Selamat pagi dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 penulisan akademik. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Abad ke-21 beserta isu dan cabaran yang dihadapi. Menurut Kamus Dewan pada tahun 1996, keutuhan wacana bermaksud sesuatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Manakala bagi Asma Haji Omar tahun 1986, keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbangkan ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Dalam keutuhan wacana terdapat 2 aspek penting untuk menghasilkan wacana yang utuh, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana, iaitu sesuatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Dalam arti kata lainnya adalah terdapatnya koheren dalam wacana tersebut. Selain itu, wujudnya kohesi yang menunjukkan keserasian hubungan antara sesuatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Keutuhan semantik. Dari segi etimologi, perkataan semantik yang disebut sebagai sema dalam bahasa Yunani membawa maksud tanda atau lambang. Dari segi bahasa, perkataan semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Secara umumnya, semantik merupakan kajian berkenaan dengan makna dalam sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Semantik ianya terbagi kepada 2 aspek, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Dalam hubungan semantik antara bahagian wacana, yang pertama adalah hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan. Yang terakhir sekali ialah hubungan memperkuat isi. Pada bahagian hubungan semantik yang dapat dilihat dari segi konteks atau latar wacana pula ialah kesatuan topik atau tajuk, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan yang terakhir sekali laras bahasa yang digunakan, sama ada ianya bersesuaian ataupun tidak. Segi hubungan sebab dan akibat, kita dapat melihat bahawa ada ayat yang menyatakan berkaitan dengan aspek tersebut. Contohnya, langkah ini dilakukan untuk menyediakan pelajar yang mempunyai kecakapan berkomunikasi, penerapan kemahiran berfikir, penggunaan teknologi maklumat dan mengembangkan potensi belajar, iaitu contoh akibat dan sebab yang terdapat di dalam artikel. Seterusnya, hubungan sebab dan hasil. Contoh ayat, guru sejarah yang baik akan menunjukkan kebolehan dan keupayaan dari segi kualiti diri, sosial dan juga profesional. Kita boleh menunjukkan yang guru sejarah tersebut akan memberikan hasil seperti sosial dan profesional. Seterusnya, hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayat, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif juga mampu membawa pelajar abad ke-21 ke arah pemikiran yang lebih rasional. Yang terakhir sekali, hubungan latar dan kesimpulan. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ialah oleh itu, kurikulum sejarah perlu diberi nafas baru agar tidak lagi dianggap sebagai the dead man of curriculum dan memastikan mata pelajaran sejarah masih lagi relevan untuk pembangunan negara. Terusnya, keutuhan gramatikal. Menurut Abdullah Yusuf tahun 2009, gramatikal membawa maksud bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan.
Menurut Farida Nazir et al. Pula, keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Dalam aspek tersebut, terdapat 4 jenis keutuhan dalam sesuatu dan penanda wacana dalam bahasa Melayu, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis, iaitu pengguguran, dan penanda penghubung. Beralih kepada keutuhan fonologi, fonologi membawa maksud mengkaji bahasa, bunyi, dan proses membentuk serta mengubah bunyi yang menentukan aspek sebutan. Bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan khusus bagi sesuatu bahasa. Pertama sekali, hentian suara. Contohnya, kesenyapan atau kehentian ayat yang membawa makna yang berbeza. Yang kedua, nada suara. Ianya ditentukan sama ada nada suara seseorang tersebut tinggi ataupun rendah. Yang ketiga, intonasi suara yang menunjukkan pemisah frasa dan pembeza struktur dalam sesuatu ayat. Alat-alat yang sering digunakan untuk mengenal pasti keutuhan fonologi ialah wacana penulisan dan wacana lisan. Dalam wacana penulisan ada tanda noktah, koma, tanda soal, tanda noktah bertindih, dan sebagainya. Pada wacana lisan pula terdapat ekspresi wajah, keadaan air muka, gerakan tangan, dan bahasa badan. Penggunaan tanda noktah bertindih pada artikel yang kami temui ialah dari ayat, sistem pendidikan Malaysia perlu ditransformasikan secara menyeluruh bagi memenuhi hasrat dan aspirasi membangunkan modal insan kelas pertama sebagai persediaan menghadapi cabaran abad ke-21. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengenal pasti kemahiran abad ke-21 yang sesuai dengan konteks tempatan. Berikut merupakan elemen, ciri-ciri dan kemahiran abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh guru dan pelajar. Tanda noktah bertindih. Seterusnya, penggunaan tanda noktah dan tanda koma dalam artikel ialah terdapat pada hampir semua artikel tersebut yang menunjukkan penggunaan tanda noktah dan koma. Contohnya ayat, penyusunan dan penstrukturan. Semula kurikulum sejarah perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf profesionalisme guru dengan menggunakan kaedah dan strategi pengajaran terkini yang bersesuaian dengan keperluan pelajar abad ke-21. Langkah ini dilakukan untuk menyediakan pelajar yang mempunyai kecekapan berkomunikasi, penerapan kemahiran berfikir, penggunaan teknologi maklumat dan mengembangkan potensi pelajar, noktah. Isi kandungan pelajar sejarah tidak diubah, cuma penyusunan semula kurikulum dilakukan supaya kurikulum yang sedia ada dapat dilestarikan dengan keperluan kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran menggunakan ICT, kebat, dan kemahiran insaniah, noktah. Kurikulum sejarah yang lebih menjurus kepada penghafalan fakta. Keutuhan wacana pula terdapat keutuhan leksikal, di mana keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa semantik yang bermaksud makna sesuatu perkataan tersebut dalam sesebuah wacana, serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana, iaitu antara perkataan ataupun leksikal dalam wacana. Jenis-jenis hubungan yang membentuk keutuhan leksikal iaitu terdapat 6, iaitu pembuka dan penutup. Kedua, akronim. Ketiga, pengulangan. Keempat, persamaan leksikal ataupun lebih dikenali sebagai sinonim.
seterusnya ke lokasi, dan akhirnya hiponim. Bagi sinonim yang kita dapat temui dalam artikel ialah pada ayat cabaran kepada pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 juga tertumpu kepada kemahiran pengajaran guru, penguasaan terhadap kaedah, pendekatan, teknik dan strategi pengajaran atau pengetahuan pedagogi perlu ditingkatkan oleh semua guru termasuklah guru sejarah. Penggunaan pelbagai teknik dan pendekatan untuk mempelajari sejarah pada abad ke-21. Di sini kita dapat melihat bahawa beberapa perkataan yang digunakan berlainan ejaan tetapi membawa maksud yang hampir sama ataupun hampir sama dengan maksud yang telah disebut sebelumnya. Pada antonim ataupun kata-kata yang berlawanan maksud, kita dapat melihat ayat Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2013. Kurikulum sejarah dalam KSSM pula adalah lebih kepada pengetahuan dan pemahaman sejarah Malaysia, pembinaan negara bangsa dan sejarah luar negara. Pendekatan kronologi digunakan untuk pengkajian sejarah bermula dari zaman prasejarah hingga masa kini disusun berdasarkan sejarah. Kita boleh melihat antonim dari segi perkataan zaman prasejarah dan masa kini, iaitu berlawanan maksud. Dalam kemahiran membuat rujukan, saya akan menjelaskan tentang apa peraturan dan aplikasi kemahiran membuat rujukan serta authority dan credibility sumber maklumat. Dalam penulisan akademik, pelajar perlu merujuk sumber lain seperti buku, terbitan berkala, artikel, jurnal, tesis, dan sebagainya untuk membantu mengembangkan idea penulisan dan sebagai bahan sokongan dalam penulisan. Senarai sumber rujukan ini ditulis di bahagian akhir penulisan akademik. Sistem rujukan American Physiological Association apa? Gaya apa dibangunkan oleh para sarjana dalam Persatuan Psikologi American? Gaya apa juga banyak digunakan dalam penulisan akademik dan laporan penyelidikan pendidikan. Antara peraturan dan aplikasi menulis rujukan dalam teks adalah yang pertama, meletakkan tahun terbit dalam kurungan selepas nama dirujuk. Yang kedua, jika nama pengarang tidak ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama bersama tahun dalam kurungan. Yang ketiga, sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, tuliskan nama kedua-dua pengarang. Manakala bagi 3 pengarang atau lebih, tuliskan it.al selepas nama pengarang pertama. Akhir sekali, gunakan huruf kecil untuk mengenal pasti 2 atau lebih penerbit bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Berikut merupakan contoh menulis sumber rujukan bagi rujukan buku, jurnal, makalah, dan majalah. Seterusnya, contoh menulis sumber rujukan bagi rujukan akhbar, badan korporat atau swasta, badan berkanun, institut atau kerajaan, akhbar dalam talian, serta jurnal internet. Terdapat 5 authority dan credibility sumber maklumat. Yang pertama, authority, yang kedua, ketepatan maklumat, yang ketiga, saksama, yang keempat, nilai semasa, dan yang terakhir adalah lengkap dan jelas. Authority berkaitan dengan sumber maklumat daripada pihak berkuasa atau bertanggung jawab dan pengarang yang mempunyai authority dalam bidang yang berkenaan. Ketepatan maklumat pula merupakan maklumat yang tepat dan maklumat yang bebas daripada sebarang kekurangan atau kesilapan. Mengenai saksama, ia merupakan maklumat-maklumat yang memenuhi objektif pengguna. Nilai semasa. Nilai semasa menjelaskan tentang maklumat-maklumat yang kemas kini. Maklumat yang semakin lama, maka keesahan dan kebolehpercayaannya semakin rendah. Akhir sekali, lengkap dan jelas.
Maklumat-maklumat hendaklah memberi satu gambaran yang jelas dan lengkap mengenai sesuatu perkara. Ia mestilah meliputi semua bidang yang berkaitan dan hendaklah sentiasa konsisten. Kita dapat lihat di sini cara penulisan sumber rujukan tersebut adalah berdasarkan sistem APA terkini. Tindakan menyatakan sumber rujukan ini dapat mengelakkan kita daripada melakukan plagiat, dan seterusnya dia dapat memberikan kredit kepada seseorang yang telah menghasilkan karya tersebut. Terusnya ialah analisis kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan mencerminkan kejelasan dalam pemikiran. Tanpa kejelasan dan penggunaan bahasa yang betul, pembaca tidak akan memahami message sesuatu artikel. Kejelasan dalam penulisan bermaksud penggunaan ayat yang ringkas, mudah dibaca, mudah difahami, dan tidak kabur. Maksudnya ialah penggunaan ayat yang terlalu panjang dan berbelit-belit akan menyebabkan penulisan sukar untuk difahami. Maksud kohesi menurut Halliday dan Hasan ialah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan sesuatu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Kohesi yang utuh terhasil melalui jalinan ayat secara berkaitan. Koheren pula merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sebuah wacana supaya mudah difahami. Menurut Asma Haji Omar pula, koheren adalah keteraturan pikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang menunjukkan pautan dalam teks. Koheren ini wujud apabila bahagian-bahagian dalam teks itu menunjukkan logik antara idea-idea. Dengan arti kata lain, koheren dalam wacana menggambarkan pertautan antara idea-idea yang ingin disampaikan oleh penulis dan penutur. Saya akan menerangkan tentang kohesi yang terdapat dalam artikel tersebut. Kohesi yang pertama ialah kohesi grammatical referensi. Maksud referensi ialah penggunaan kata untuk menunjukkan kata atau satuan gramatikal yang lain. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat dalam ayat ini, perkataan pelan tersebut digunakan untuk menggantikan ayat sebelumnya, yaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Terusnya ialah kohesi grammatical konjungsi. Konjungsi bermaksud suatu perkataan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai, atau penghubung bagi sesuatu ayat. Sebagai contoh, dalam ayat ini ialah ayat ini menggunakan kata hubung untuk dan yang bagi membina sesuatu ayat. Terusnya ialah kohesi grammatical elipsis. Maksud elipsis ialah pelepasan kata atau sesuatu perkataan yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh dalam ayat dalam artikel ialah dalam ayat yang pertama, perkembangan bidang teknologi maklumat komunikasi ICT membawa impak yang besar dalam kehidupan manusia, termasuklah dalam bidang pendidikan. Dan kita dapat lihat dalam ayat yang terakhir, yaitu perkataan impak tidak lagi disebut, tidak lagi ditulis untuk membina ayat, tetapi digantikan dengan perkataan pelajar dapat mencari maklumat dan tidak bergantung sepenuhnya kepada buku teks sahaja. Ayat ini digunakan untuk menggantikan perkataan impak tersebut. Seterusnya ialah kohesi grammatical elipsis. Maksud elipsis ialah pelepasan kata atau sesuatu perkataan yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh dalam ayat dalam artikel ialah dalam ayat yang pertama, perkembangan bidang teknologi maklumat komunikasi ICT membawa impak yang besar dalam kehidupan manusia, termasuklah dalam bidang pendidikan.
Dan kita dapat lihat dalam ayat yang terakhir, yaitu perkataan impak tidak lagi disebut, tidak lagi ditulis untuk membina ayat, tetapi digantikan dengan perkataan pelajar dapat mencari maklumat dan tidak bergantung sepenuhnya kepada buku teks sahaja. Ayat ini digunakan untuk menggantikan perkataan impak tersebut. Kohesi leksikal sinonim pula bermaksud ungkapan yang maknanya lebih kurang sama. Dalam artikel ini kita dapat lihat contoh sinonim yang digunakan ialah pengetahuan dan pemahaman. Kohesi leksikal hiponim pula bermaksud satuan perkataan atau bahasa yang maksudnya dapat dianggap sebagai satu kelompok. Sebagai contoh dalam ayat ini, audio dan video, image dan film merupakan satu kelompok, yaitu semuanya adalah sumber digital. Seterusnya ialah koheren dalam artikel. Seperti yang kita tahu, koheren bermaksud pertautan antara idea-idea dalam sesuatu ayat. Dalam contoh ini, pada ayat pertama penulis menyatakan isi dalam ayat yang pertama. Dan pada ayat yang kedua, penulis menyatakan contoh, yaitu penguasaan berbagai aspek seperti mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan, penguasaan subjek, dan seterusnya. Dan pada ayat yang ketiga, penulis menghurai ayat yang sebelumnya. Dan pada ayat yang keempat dan kelima, penulis menyatakan kesan daripada mata pelajaran sejarah.